wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa manfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alullah an yukrimana wa yarzuqana niyatal ikhlas fil qawli wal amal, amma ba' akhlisun niyyah lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita terlebih dahulu mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ta'ala hari ini kita masuk sedikit lagi berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Maka kata pengarang, qala al-musannifu rahimahullah, takallam, tak nampak. Qala al-musannifu rahimahullah, takallam an adzabil qabr. الجواب يجب الإيمان بعذاب القبر وهو ثابت بالإجماع ومن أنكره كفر. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة غافر. وقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam, ista'idhu billahi min adzabil qabr. Rawahul Bukhari. Baiklah. Kata pengarang, bincangkan tentang siksaan kubur. Maknanya dalam soalan ni terkandung perbahasan yang kita faham, bincangkan tentang siksaan kubur. Maknanya dalam masa bincangkan juga tentang nikmat kubur dan juga tentang soalan kubur. Tapi kenapa soalan ini diketengahkan? Kerana ada beberapa kelompok yang menolak tentang adanya azab kubur. Wal'iyadu billah. Maka kerana itu pengarang membincangkan tentang soalannya ialah tentang azab kubur. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawapannya kata pengarang, yajibul imanu bi'adzabil qabr, iaitu wajib untuk kita beriman sebagai seorang muslim, beriman tentang adanya azab kubur, dan juga wajib kita beriman tentang adanya nikmat kubur. Maknanya nikmat kubur dan azab kubur itu adalah dua perkara yang wajib kita imani dan tidak boleh kita mengingkari. Kerana apa? Kerana kata pengarang tadi, bahawasanya nikmat dan azab kubur itu adalah perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama. Sebagaimana kata pengarang, yajibul imanu bi'adzabil qabri wa huwa thabitun bil ijma'. Maka tentang azab kubur dan nikmat kubur ini adalah thabit dengan ijma'. Maka bila kita sebut thabit dengan ijma', maka sudah tentu perkara tersebut tidak boleh lagi diingkari. Kerana masalah ini bukan masalah khilafiyah. Kerana kalau kita pergi dalam masalah perbincangan tentang usul fiqh, maka kita tahu bahawasanya ada tiga masdar yang mana dia bersifat dengan mutawatir. Bila kita sebut mutawatir, maknanya hukum ingkarnya adalah boleh menyebabkan jatuh murtad. Ada nas yang ia bersifat dengan sifat dhanni. Ada nas yang ia bersifat dengan sifat qat'i. Ini kita kena perlu faham sungguh-sungguh, kerana ada sebahagian orang dia tak faham masalah ni. Bila kita sebut, kenapa ada orang tak faham? Kerana ada orang, dia bila jumpa satu-satu qaul, maka dia akan kata, oh, kerana ada qaul ini maka ianya khilaf. Bukan. Tidak semestinya dengan kewujudan satu qaul, maka qaul itu adalah khilaf dengan qaul yang lain. Kita bagi satu masalah ataupun kita bagi satu penerangan yang ringkas. Okay?
Pertama, terlebih dahulu, kita kena faham apa yang disebut sebagai rutbatul ulama. Kita perlu faham apa yang disebut sebagai tingkatan-tingkatan para ulama. Memang betul secara zahir, semua yang alim itu dipanggil sebagai ulama. Tapi bukan semua ulama itu sama rutbahnya. Contohnya lah, kalau kita berada, kita sekarang sedang musim PRU, maka kita membincangkan tentang kerajaan. Maka dalam satu kerajaan, dia adalah organisasi. Dan setiap organisasi, dia ada carta organisasi. Dan setiap carta organisasi, maka akan diatur bermula daripada peringkat yang paling tinggi, rutbatul ula, sehinggalah kepada peringkat yang paling bawah sekali. Maka kalau dalam struktur politik kita, yang mana yang di Pertuan Agong itu adalah kita panggil sebagai ketua kerajaan daripada sudut perlembagaan persekutuan, namun daripada sudut pentadbiran, maka yang atas sekali itu adalah Perdana Menteri. Kemudian timbalan Perdana Menteri. Kemudian barulah bawahnya itu ada menteri-menteri kanan. Kemudian barulah ada menteri-menteri. Kemudian barulah ada timbalan menteri. Kemudian barulah bawah-bawah tu adalah setiap orang tu ada portfolio masing-masing. Maka kalau kita faham perkara ni, maka kita faham bahawasanya dalam keilmuan, dalam masalah-masalah keagamaan, bukan setiap orang dia mempunyai rutbah yang sama untuk bercakap dalam satu-satu bidang. Kerana apa? Kerana rutbah setiap ulama itu berbeza. Kalau kita faham dalam kerajaan pun, tidak semestinya menteri yang menjaga urusan kasar, contohnya Kementerian Alam Sekitar dan Air contohnya, dia nak bercakap tentang portfolio kesihatan contohnya, sedangkan portfolio kesihatan dahulunya adalah Khairi Jamaluddin, contohlah kita bagi. Maka menteri itu lain portfolionya. Maka dia sedang bercakap portfolio yang lain. Maka itu menyebabkan apa yang dicakap itu menjadikan kita kata tidak boleh diterima pakai. Kerana apa? Kerana bukan portfolio dia. Portfolio Menteri Kesihatan. Ini dipanggil sebagai mujtahid juz'i. Kalau dalam kita punya istilah keilmuan dalam usul, maka dipanggil mujtahid juz'i. Kerana setiap bidang setiap fan dalam masalah fiqah contohnya, ada orang dia mahir muamalat je, maka ijtihad dia boleh jadi dia jadi mujtahid. Ini kita kata tentang rutbah mujtahid dulu. Okey, boleh jadi dia rutbah mujtahid tapi dia mujtahid juz'i. Dia ni pakar bidang muamalat je contohnya. Muamalat yang berkaitan dengan hukum hakam maliyah, muamalat maliyah ataupun muamalat harta contohnya. Ada orang dia pakar muamalat yang munakahat, pernikahan contohnya. Ada orang dia mungkin pakar dalam rubuk ibadat, contohnya solat, puasa, zakat, haji sebagainya. Ada orang mungkin dia mujtahid juz'i dalam bidang jinayat contohnya. Yang ni kalau nak faham nanti boleh jemput Syekh Dr. Omar Kalash sebab dia punya tesis master yang kedua dan juga tesis PhD dia UAE adalah berkaitan dengan ijtihad juz'i. Maka ijtihad itu dipanggil sebagai ijtihad juz'i bagi rutbah ataupun martabat orang yang sampai ijtihad juz'i. Ada sebahagiannya dia tak sampai kepada rutbah mujtahid. Jadi kita kena faham tingkatan-tingkatan ulama ni dia tak sama. Ada yang mujtahid mutlak, mujtahid mustaqil, dia duduk atas, dia pengasas kepada mazhab. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni bila dia sampai darjat mujtahid mutlak, dia tak boleh lagi ikut qaul Imam Malik kerana dia sendiri telah mempunyai ilmu alat untuk berijtihad. Maka tidak boleh seorang ijtihad terlazim ke atasnya ijtihad ulama yang lain kerana dia telah sampai kepada martabat dia boleh ijtihad. Bahasa Arabnya dia mahir, kemudian dia mahir tentang ilmu usulul fiqh, kemudian dihafal ayat-ayat ahkam, kemudian dihafal hadis-hadis ahkam,
kemudian dia tahu setiap hadis itu sanad-sanadnya dengan perawi-perawinya, bahawasanya dia tahu hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu' dan sebagainya. Maka itu mujtahid yang mutlak. Dan di bawah para ulama yang mujtahid mutlak ini ada pula ulama yang ashabul wujuh contohnya, ahlu tarjih contohnya, mereka yang mentarjihkan qaul-qaul, yang mujtahid mazhab. Kemudian ada mujtahid juz'i tadi. Kemudian sampailah kepada kita yang muqallid. Yang muqallid. Yang muqallid ni pun dia ada ahlun naqlah. Dia ada ahlun naqlah. Dia ahlun naqlah ni tukang nukil. Tukang nukil pasal dia mengaji pondok contoh. Atau dia mengaji universiti contoh. Dia ambil dengan guru-guru dia. Guru dia pun kata, qala an-Nawawi, qala ar-Rifa'i, qala al-Bulqini, qala al-Ansari dalam mazhab Syafi'i contohnya kan. Qala al-Muzani contohnya. Maka dia ambil qaul tu. Catat. Kemudian bila orang tanya pada ustaz, apa hukum begini? Dia pun jawab, hukum begini, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, Imam Nawawi dalam kitabnya begini. Maka jawapannya begini. Dalam Tuhfah contohnya, ataupun dalam Raudhah contohnya. Dan kitab-kitab yang lain dalam mazhab Syafi'i, antaranya Syarah Muhazzab contohnya, dan sebagainya. Ada banyak kitab-kitab mazhab Syafi'i yang diguna pakai, yang muktabar. Maka diambil qaul-qaul itu, dia nukilkan. Bila dia nukilkan, bermakna bukan dia ni adalah mujtahid. Dia hanya nukil. Bila kita sebut nukil, maknanya ahlun naqlah. Dia hanya ahli dalam menukilkan. Dia ahli dalam menukilkan. Jadi ahli dalam menukilkan, dia tak ada autoriti untuk berijtihad, untuk berfatwa pun dia tak ada autoriti. Untuk tarjih pun dia tak ada autoriti. Tarjih ni maknanya dia nak merojihkan satu qaul dengan satu qaul yang lain, dia pun tak ada autoriti. Dia hanya nukilkan apa yang diambil kerana guru dia kata berdasarkan kepada imam ni sekian, bahawasanya qaul ini lebih rajih berbanding yang lain. Dia pun kata qaul ini lebih rajih berbanding yang lain, dia bukan ahli tarjih, dia hanya nukilkan apa yang guru dia kata, ambil daripada apa yang guru dia kata, sehinggalah kepada ahli tarjih tu. Ahli tarjih tu yang mentarjihkan qaul. Dia nukil je. Okey. Jadi kita dah faham rutbah para ulama. Maka rutbah para ulama, bila kita kata rutbah mujtahid, especially dalam masalah usul, masalah kita sebut usul ni maknanya benda yang prime, benda yang primary, benda yang berkaitan dengan hukum hakam yang qat'i, benda yang berkaitan dengan akidah contohnya. Maka seorang mujtahid, antara syarat mujtahid ialah dia mesti tahu ijma' yang berlaku sebelum zaman dia. Contoh katalah tahun sekarang ada mujtahid. Tak mustahil kerana pintu ijtihad itu sentiasa terbuka pada ahlinya. Maka katalah pada zaman ni ada mujtahid mutlak contohnya, atau mujtahid mazhab contohnya. Sekurang-kurang mujtahid itu dia juga mesti tahu ijma' yang telah berlaku sebelum zaman dia. Dia tak boleh untuk menjahili ijma' yang berlaku pada zaman dia. Sebab apa? Sebab dia sekarang ahli ijtihad. Kalau dia nak berijtihad, di antara perkara yang perlu diketahui ialah ijma' yang telah berlaku dalam sebelum zaman dia, sebelum dia melakukan ijtihad, kerana dikhawatiri ijtihad dia bercanggah dengan ijma'. Kalau ijtihad dia bercanggah dengan ijma', maka ijtihad dia ditolak. Contohnya berkemungkinan dia ahli ijtihad tetapi ada ijma' yang dia tak tahu, tersunyi daripada dia. Maknanya tidak sampai kepada pengetahuan dia tentang ijma' tersebut. Contohnya, maka dia buat ijtihad. Tiba-tiba dia tahu bahawasanya ada ijma', maka ijtihad dia tak boleh guna. Qaul dia tak boleh guna. Dan orang awam, kadang-kadang kita buat research, masters ke, PhD ke, contohnya kita cari zaman sekarang Google, type, keluar. Oh, ada qaul ni daripada sekian-sekian. Contohnya. Tapi qaul sekian-sekian ni bercanggah tak dengan ijma' sebelum dia? Bercanggah. Maka qaul dia tak boleh ambil. Apalagi kalau dia bukan ahli ijtihad. Ahli ijtihad ni lagilah. Of course, dia punya martabat dia, of course banyak ijtihad yang mungkin dia menjahili akan ijma' tersebut.
Dia tak tahu, oh ada ijma' rupanya, contohlah. Jadi, boleh jadi kita jumpa kadang-kadang perkataan-perkataan ulama' kita yang bercanggah dengan ijma', yang bercanggah dengan ijtihad ulama' yang lebih berautoriti. Maka kita sebagai talibul ilm yang dikurniakan kefaqihan, maksudnya dikurniakan satu keadaan kita ada malakah ilmu, yang kita bukan ilmu yang celup-celup, bukan ilmu celup-celup, kita memang sungguh nak mengaji dan kita sungguh faham kaedah. Jadi bila kita sungguh faham kaedah dan kita sungguh ada malakah ilmu, kita tak sampai tahap orang alim pun, kita bukan orang alim pun, tapi kita boleh membezakan, sebab kita mengaji kan. Bila kita mengaji, kita faham, oh ni rutubah ulama dan sebagainya. Jadi kalau kita dengar contohnya tiba-tiba ada orang berkata sesuatu perkara yang perkara tersebut bercanggah, kalau dalam kerajaan pun bercanggah dengan keputusan kabinet, bercanggah dengan keputusan parlimen, Dewan Rakyat bersidang, Dewan Rakyat putuskan begitu, tiba-tiba ada orang kata begini. Maka kita of course dah takkan ambil keputusan yang kecil ni yang bercanggah dengan keputusan Dewan Rakyat contohnya, ataupun keputusan kabinet menteri contohnya, kerana yang diputuskan itu secara konsensus. Ini dalam duniawi lah, diputuskan secara konsensus. Contohnya diputuskan secara konsensus dalam Dewan Rakyat, dalam kabinet contohnya, diputuskan bahawasanya kerajaan mengisytiharkan COVID-19 ni dah menjadi endemik contohnya. Maka dah tak perlu pakai pelitup muka, dah tak perlu pakai ni, tak perlu pakai ni. Tiba-tiba kita dengar ketua kampung kata kena pakai. Ketua kampung kena pakai mask, kena bawa sejadah lagi pergi masjid, kena jarak soft lagi dia kata. Kita kata, Tok, semalam kerajaan dah umum dah. Gini-gini, Tok kata, tak, masih lagi. Kita nak guna yang mana? Nak guna ketua kampung tu ke ataupun nak guna konsensus dalam Dewan Rakyat atau kabinet? Of course kita dalam keduniaan ni kita akan guna yang Dewan Rakyat dan juga dalam yang telah diputuskan dalam kabinet. Sama juga dalam ilmu, dalam keilmuan, bila ada seorang, betul lah dia alim, kita tak menafikan kealiman seseorang. Contohnya syekh sekian contohnya kan. Tok Guru sekian daripada Indonesia, daripada pesantren itu, atau di Fatani daripada pondok tu, atau di Malaysia daripada institusi tu, pondok ni contohnya kan. Alim ni, contoh alim ni, ustaz itu ustaz sekian, syekh itu sekian, tok guru itu tok guru sekian, betul lah alim. Tapi bila dia berkata dengan suatu perkataan yang mana perkataan itu bercanggah dengan ijma' contohnya, maka kita nak ambil perkataan dia ke ataupun perkataan ijma'? Ini yang jadi masalah kepada sebahagian manusia yang dia tidak ada malakah ilmu dan dia tidak tahu tata cara untuk berhadapan dengan sesuatu qaul yang mana qaul itu ada tetapi bercanggah dengan ijma'. Bagaimana kita mendepani perkara ini? Maka talibul ilm yang betul-betul mengaji, yang dia ada malakah keilmuan, dia akan faham bahawasanya ada qaul tapi qaul ini bercanggah dengan ijma', maka qaul ini tidak terpakai. Qaul ini tidak terpakai. Maka tidak dipakailah. Tidak dipakai tanpa dia mencaci cerca pun ulama yang berkata dengan qaul tu, dan tanpa dia menyesatkan pun ulama tu, kerana ulama itu berkemungkinan tidak berjumpa dengan ijma' tersebut contohnya. Kecuali lah kalau ulama itu masih hidup dan kita pergi bagi tahu kepada dia benda ni dah ijma' dan sebagainya, dan dia ketahui perkara tersebut tetapi dia tetap juga dengan kekerasan dia bahawasanya tak, hukumnya bukan begitu, dan dia dah masuk dalam masalah lain, hukum orang yang kharij ijma', hukum orang yang mencari ijma'. Tapi kalau ulama tu dia alim tetapi dia dah meninggal, kita jumpa dalam kitab dia ada qaul yang bercanggah dengan qaul ijma', maka kita katakan mungkin dia tak tahu perkara tersebut,
atau mungkin kitabnya telah disusupi kerana pada zaman dulu mungkin kerana zaman dulu percetakan bukan macam zaman sekarang. Dulu orang catat, orang imla dan sebagainya. Boleh jadi musuh Islam masukkan perkataan tu yang salah tanpa kita menafikan keilmuan dia. Maka kita kata berdasarkan kepada kaedah yang kita faham, al-haqqu ahaqqu ayyut taba', yang benar itu terlebih berhak untuk diikuti tanpa kita menafikan keilmuan seseorang. Maka kita pun tinggalkan qaul dia, kita ambil qaul yang lebih asah. Kerana apa? Kerana qaul ini ijma'. Contohnya ijma' ni dinukilkan oleh Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma' contohnya. Jelas. Bila dah ijma', selesai lah. Tak ada isu dah. Kerana apabila telah ijma', Nabi bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat dalam perkara-perkara yang sesat. Dah selesai. Bila kita kata selesai, makna kata dah. Bila ijma', makna dah selesai. Okey, ijma' ulama solat zuhur 4 rakaat, selesai lah. Apa tiba-tiba datang mujtahid kata, tak, aku ijtihad solat zuhur 5 rakaat. Tak ada dah. Pintu ijtihad ditutup pada nas yang qat'i. Nas Al-Quran, nas hadis mutawatir, nas yang ijma'. Tutup. Pintu dah tutup. Ijma'. Tapi ada qaul, maka qaul itu bercanggah, maka kita tidak mengambil qaul tersebut. Tapi ada sebahagian orang awam yang tidak ada malakah ilmu. Ada problem dia bila tidak ada malakah ilmu. Bila tak ada malakah ilmu, apa yang berlaku ialah dia jadi mazhab asal ada qaul. Ini problem. Mazhab asal ada qaul. Bila mazhab asal ada qaul, problem dia ialah dia akan pilih qaul sesuai dengan nafsu dia. Dia akan pilih qaul sesuai dengan diri dia. Aku rasa begini, ada qaul begitu, maka qaul itulah yang betul. Qaul lain salah. Ni problem. Sebab apa dia jadi problem? Sebab apa jadi problem? Sebab dia sendiri tidak ada autoriti untuk tarjih. Orang yang asal ada qaul ni, dia sendiri pada asalnya dia tak ada autoriti untuk tarjih. Jadi bagaimana dia nak tarjih satu qaul ni dengan ijma'? Jadi masalah yang berlaku ialah mazhab asal ada qaul pada zaman sekarang. Mazhab asal ada qaul ni memang problem. Asal Tok Guru pondok sana sebut, asal Tok Guru ni sebut, asal Tok Guru sana sebut, asal Syekh sana sebut. Walaupun bercanggah dengan ijma', dia kata, tapi Tok Guru tu sebut, saya lebih memilih dia. Sebab qaul dia lebih menyenangkan hati saya. Siapa kamu? Adakah kamu Imam Romli? Adakah kamu Imam Zakaria Ansari? Adakah kamu Imam Bulqini? Contohnya. Tak. Dia bahasa Arab pun dia baca salah baris lagi kan. Macam kita lah. Bahasa Arab pun kadang-kadang kita baca salah baris lagi. Tapi berlagak macam orang yang ada ilmu. Ini problem. Kerana tak boleh kita berpegang dengan mazhab asal ada qaul. Bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanbali, bukan Maliki, bukan Hanafi. Tapi mazhab asal ada qaul. Pada zaman sekarang. Asal jumpa je qaul. Asal jumpa satu orang cukup lah. Terus pegang qaul yang satu orang. Yang banyak-banyak ni yang dah selesai ni semua tinggal. Kerana ada qaul ni. Ni pening. Dia pening. Tidak ada malakah ilmu. Bila berlaku perkara ni, ini yang merosakkan masyarakat. Sebab sepatutnya masyarakat dia terhenti kepada perkara yang diputuskan oleh ulama secara ijma'. Dah. Kenapa perlu dibawa bincang lagi perkara yang dah selesai dengan ijma'? Kerana belagak alim, kerana belagak tahu, kerana rasa seronok nak ketengahkan perkara-perkara yang kononnya pada pandangan dia ada khilaf, sedangkan benda tu tak ada khilaf pun, dah selesai dah. Dah ijma' dah. Bila ijma' selesai lah. Tapi the problem is, bila datang qaul yang bukan daripada ahli dia, rutbah dia, tapi ada qaul yang ijma', maka qaul ini bercanggah dengan ijma', diambil qaul ni. Ini problem. Ini yang berlaku pada masalah-masalah pada zaman sekarang. Contohnya dalam masalah ijma' ulama' yang dinukilkan tentang kekufuran ahli tajsim, kekufuran mujassimah, yang betul-betul mujassim, yang memang dia meyakini Tuhan itu bertempat, yang memang dia meyakini Tuhan itu beranggota badan. Benda ni telah ijma'.
bukan sahaja dinukilkan pada zaman dahulu, tapi dinukilkan oleh ulama seperti Syekh Mahmud Khattab As-Subki contohnya dalam kitab Ithaful Kainat, dan nukilkan ijma'. Kemudian datang somebody kata, oh tapi ada qaul dalam kitab pondok sekian kata belum sampai tahap kufur, hanya fasik sahaja. Sekarang ni ulama pondok tu kita faham, kita akui keilmuan dia, kita akui kealiman dia, tetapi adakah dia sampai rutbah mujtahid mutlak yang menafikan ijma' tadi, sedangkan dah ada ijma', dinukilkan ijma'. Bila dinukilkan ijma', dah selesai dah benda tu. Tapi datang qaul yang ni mungkin oleh kerana dia ni, ulama' ni mungkin dia duduk jauh daripada pengetahuan dia kerana 100 tahun lepas, contohnya 60 tahun lepas. Keadaan itu menyebabkan dia tidak berjumpa dengan qaul-qaul yang ijma', maka dinukilkan dalam kitab dia qaul-qaul yang bukan ijma'. Maka seharusnya kita talibul ilm yang ada malakah ilmu, kita dah tahu benda ni ijma' dan jelas di hadapan mata kita kitab yang menukilkan ijma'. Maka tidak lagi kita berasa sangsi dan ragu apa yang telah diputuskan oleh ijma'. Kerana ijma' ini hukumnya dalam ilmu usul adalah sampai kepada taraf qat'iyus thubut dipanggil. Dalam ilmu usul fiqh dipanggil qat'iyus thubut. Iaitu daripada sudut pensabitannya dia bersifat qat'i. Sama macam hadis mutawatir dan sama macam Al-Quran. Kerana Nabi bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat dalam sesuatu perkara yang kesesatan. Maknanya kalau benda tu dah ijma', selesai. Kerana ulama takkan bersepakat pada perkara yang masih berkhilaf. Masih berkhilaf. Selesai. Baik. Untuk apa kita bagi tahu masalah ni? Kerana ada sebahagian-sebahagian buku pada zaman sekarang yang mereka kembali menukilkan tentang ketiadaan azab kubur. Ada yang menukilkan tentang bahawasanya neraka akan binasa dan orang kafir juga akan masuk syurga. Walaupun orang tersebut dahulu pernah menjadi mufti di sebuah negeri. Dalam kitabnya dia kata, dia menukilkan pandangan Ibn Taymiyah contohnya, bahawasanya neraka akan binasa. Perkara ni dah qat'i. Dah qat'i. Bahkan ayat Quran jelas, khalidina fiha abada. Dan ijma' telah jelas bahawasanya neraka itu akan kekal dan ahli neraka akan kekal dan azabnya akan kekal. Kenapa perlu kalau ada qaul daripada seorang, dua orang yang mereka ini tidak sampai kepada tahap ahli ijtihad dan sebagainya, maka kenapa perlu diambil qaul-qaul yang terasing ini untuk dipegang sedangkan telah ada ijma'. Maka ini sangat perlu untuk kita fahami dalam masalah keilmuan, Dan sebagai orang yang berceramah, ahlun naqlah, sebagai orang yang sekadar menukilkan sahaja, maka tidak boleh kita dalam masalah-masalah yang khilaf pula, tak boleh kita terus katakan bahawasanya perkara ini qat'i. Kalau benda bukan ijma', kita tak boleh kata ianya qat'i. Contohnya baru-baru ni ada seorang tanya pada saya tentang ada seorang ustaz yang famous, bila ditanya tentang hukum makan darah ikan, maka dia katakan neraka tempatnya. Siapa yang makan darah ikan, neraka tempatnya. Tak boleh kita kata begitu dalam masalah-masalah yang khilafiyah. Kerana contohnya kita hanya berpegang pada mazhab Syafi'i. Kalau dia kata, oh dalam mazhab Syafi'i perkara ini haram, tapi dalam mazhab Maliki perkara ini harus. Maka dalam masalah yang khilaf, kita perlu raikan khilaf. Dalam masalah ijma', kita kena keras ataupun kita kena tegas dengan ijma'. Contohnya dalam masalah-masalah haiwan lautan ni kan, tentang darah ikan, tentang perut ikan, tentang perut udang, perut ketam contohnya. Ada mazhab-mazhab yang lain yang muktabar, masih lagi dalam ruang lingkup ahli sunnah yang berkhilaf tentang masalah kenajisan. Ada najis yang ialah kalau kita dalam mazhab Syafi'i pun kita ada kitab ma'fuat, najis yang dimaafkan, yang sangat besar dia punya
dia punya perbahasan. Apalagi kalau dalam mazhab lain, mazhab Maliki contohnya, makfuat dia of course lebih besar. Mazhab Hanafi contohnya. Maka dalam ruang lingkup khilaf, kita jangan keras-keras. Bahkan tak boleh kita hukumkan haram qat'i, haram mutlak. Contohnya, benda dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tapi jangan kita hukumkan benda tu sebagai benda yang ijma'. Tapi benda yang ijma', kita kena katakan benda tu ijma'. Jadi kita jangan bertukar inqilabul amrain ataupun inqilabul umur. Bertukar di antara perkara. Benda yang ijma' kita nak layin, kita nak lembut-lembut. Tapi benda yang khilaf kita berkerah. Tak boleh. Sepatutnya benda ijma' kita berkerah. Benda khilaf kita layin. Tapi masalah orang kita sekarang ada bertukar takir. Orang belah apa nama? Orang belah Pantai Timur kata bertukar takir. Bertukar takir ni maksudnya patutnya benda yang perlu tegas dalam masalah ijma', dia tegas, tapi dia tak tegas. Dia jadi lain, dia lembut dalam masalah ijma'. Tapi masalah khilaf, dia kerah pula. Tak boleh gitu. Masalah khilaf sepatutnya lebih dilembutkan. Kerana benda tu ada khilaf. Kalau kita semayang, orang tak kunut, relax lah, kita pun tak payahlah kunut, ikut je lah imam tak payah kunut. Kalau orang tu kunut, kita kunut lah. Kan? Benda simple je kerana ada khilaf. Tapi kalau dia solat 5 rakaat pada asar, tak boleh kita terima sebab benda tu ijma'. Jadi masalah yang ijma' kita kena jelas benda tu ijma'. Masalah yang khilaf kita kena jelas benda tu khilaf. Okey, kembali kepada perbahasan, sebab kita perlu jelaskan bila pengarang kata bahawasanya masalah ini adalah masalah ijma'. Jadi kita kena jelaskan. Bila masalah ijma', itu yang berlaku. Jadi barang siapa yang mungkir ataupun mengingkari tentang ijma', okay? Barang siapa yang mengingkari ijma'. Jadi dalam kitab ni kalau benda tu ijma', dia akan sebut ijma'. Supaya kita faham, orang yang mengingkari ijma', kaul dia tidak terpakai. Tapi kalau tak disebut ijma', maka selesai lah. Kalau tak disebut ijma', maknanya benda tu ada khilaf. Tapi kalau disebut ijma', tak boleh lagi kita berbantah-bantah dalam masalah ijma'. Contohnya tentang azab kubur. Azab kubur dia sabit dengan ijma' dan dalilnya sangat jelas. Sebab tu kata pengarang, waman ankarahu kafar. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia telah kufur. Kufur. Okay. Ayat kufur ni dalam Melayu dia keras sikit. Jadi kita sebut dalam bahasa lembut, barang siapa mengingkari terkeluar Islam. Sama je maknanya kan. Terkeluar daripada Islam. Bererti orang yang mengingkari ijma', hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Wajib atas dia untuk mengucap 2 kalimah syahadah, kembali balik semula kepada Islam. Kerana ini masalah benda yang ijma' ni kita tak boleh buat gurau. Tak boleh senda pun. Tak boleh senda pun. Jadi jangan dipersenda tentang hukum, tentang perkara-perkara berkaitan dengan azab kubur dan sebagainya. Dan orang-orang yang mati musyrik, yang mati kafir, tidak boleh lagi kita ucapkan kepada dia rest in peace. Kerana apa? Kerana orang kafir itu jelas mereka akan diazab dalam kubur, diazab di hari akhirat selama-lamanya. Bagi orang kafir, maka tak ada lagi rahmat Allah Ta'ala untuk orang-orang yang kafir. Tapi untuk orang-orang yang Islam, mereka masih lagi mendapat rahmat Allah Ta'ala. Amalan-amalan kita dekat dunia, kita doakan mereka dan sebagainya, masih lagi memberi keringanan azab kepada mereka. Sebab tu Nabi sendiri pun ambil pokok tamar, pacak di atas kubur 2 orang sahabat yang telah meninggal kerana diazab di dalam kubur. Maka tasbih daripada batang pohon tamar itu, pelepah pohon tamar itu menjadi peringan ataupun asbab kepada keringanan azab mereka yang berada di dalam kubur tersebut. Maka ini benda-benda yang kita kata jelas pada kita bahawasanya orang beriman masih lagi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara azab-azab kubur yang disebut oleh Nabi SAW ialah di antaranya ialah kuburnya itu disempitkan sehingga tulang rusuknya itu menjadi bersilang di antara satu sama lain. Silang tu maksudnya masuk gini tulang rusuk. Dan di antara azab kubur itu lagi ialah kuburnya digelap. Gelap segelap-gelapnya. Dan gelap itu adalah azab.
nak tahu gelap azab tak azab, cuba kita seorang-seorang ditangkap, kemudian ditutup mata, kemudian dilepaskan di pertengahan hutan dekat Gunung Nuang, Hulu Langat contohnya. Seorang-seorang gelap, azab dalam hutan azab. Kegelapan tu sendiri sudah azab. Kemudian kuburnya itu sampai kepadanya raihatul jahannam, sampai kepadanya bauan daripada api neraka. Dan antara azab yang paling teruk di dalam kubur ialah sebagaimana firman Allah yang dinukilkan dalam kitab ni. Allah Ta'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Iaitu apabila mereka ini berada di alam barzakh, itu Fir'aun dan ahli keluarganya yang berada di alam barzakh dan juga pengikut-pengikutnya, maka mereka ini diperlihatkan, orang-orang kafir yang menjadi pengikut Fir'aun, mereka diperlihatkan dua kali, pada waktu pagi, awal pagi, dan pada hujung petang, tempat mereka, okey, di tempat mereka. Jadi disebut dekat sini di alam barzakh ni supaya kita faham bahawasanya Fir'aun sekarang pun dia bukan berada dalam kubur kan. Mumia Fir'aun tu dijumpai dalam lautan kemudian diawet kan. Tapi di alam barzakh, dia diazab. Okey, diazab. Walaupun jasadnya kat bumi kita sekarang ni kita nampak dia diawet gitu kan, tapi di alam barzakh dia diazab. Maka di sana diperlihatkan kepadanya dan juga ahli keluarganya dan juga pengikutnya azab tempat mereka, maq'aduhum, tempat mereka di dalam neraka kelak dua kali sehari, waktu pagi dan waktu petang. Itu dia torture psikologi, maknanya belum masuk api neraka lagi tapi dah dilihat kepada mereka hari-hari, dua kali sehari tempat mereka dalam kubur, dalam api neraka. Mana kata dalam api neraka kelak dua kali sehari mereka akan lihat. Wal'iyadu billahi ta'ala, mereka lihat tempat mereka di dalam api neraka. Bayanglah Fir'aun mati berapa ribu tahun yang lepas. Sampai sekarang pengikutnya dan ahli keluarganya masih lagi melihat tempat mereka di dalam api neraka kelak. Setiap hari, dua kali sehari, hari-hari. Oh, sangat torture. Kalau kita kat rumah pun, katalah hari-hari kita dikunci dalam rumah, kemudian kita diikat, dipasung, duduk je depan TV, dan TV tu menayangkan kepada kita azab-azab, torture-torture dan sebagainya. Mental kita, itu dia panggil mental, psikologi. Dia azab mental. Mental kita kalau tengok benda yang scary-scary, yang creepy-creepy ni kan, hari-hari, maka kita akan mental, boleh jadi gila. Itulah azab dia. Tapi di hari akhirat kelak, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan di hari akhirat kelak, di hari kiamat kelak, mereka akan dimasukkan, mereka akan masuk ke dalam api neraka, diazab ke dalam api neraka dengan azab yang sangat pedih. Ashaddal 'adzab, dengan azab yang sangat pedih. Wal'iyadu billahi ta'ala. Kemudian hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ista'idhu billah min azabil qabr." Hendaklah kalian sentiasa memohon perlindungan daripada Allah daripada siksaan kubur. Antara doanya yang kita biasa baca itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuklah dalam tu kita minta perlindungan daripada azab kubur. Tapi kalau specifically kita boleh baca Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min azabil mahsyar wa na'udzubika min azabin nar. Ataupun kita boleh baca Allahumma qina azabal qabr, Allahumma qina azaban nar, pun boleh juga. Supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab-azab kubur. Maka azab kubur itu lawannya adalah nikmat kubur. Maka kalau azab kubur disempitkan kubur, nikmat kubur pula diluaskan kubur. 70 hasta kali 70 hasta minimum.
70 hasta kali 70 hasta, diluaskan kuburnya. Kalau diazab kubur itu menerima bau daripada Jahannam, maka orang yang berada dalam kubur menerima nikmat kubur dengan bau daripada Firdaus, daripada syurga Allah. Kalau orang dalam kubur itu diazab dengan kegelapan, maka bagi orang yang menerima nikmat, dia menerima cahaya seumpama cahaya pada malam bulan purnama, yang menenangkan dia, yang calm, yang sangat menenangkan dia. Kalau orang diazab kubur melihat tempat mereka di dalam api neraka 2 kali sehari, maka orang beriman yang diberi nikmat kubur, mereka akan lihat nikmat dalam syurga, tempat mereka dalam syurga sebanyak 2 kali sehari juga. Begitulah dia, vice versa, di antara orang yang diazab dengan orang yang diberi nikmat kubur. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat kubur, nikmat syurga, dan insya-Allah kekallah kita di dalam syurga dan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Di antara perkara yang boleh membantu kita di dalam kubur, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah 3 perkara. Yang pertama, hendaklah kita sering berbuat jariah, amal jariah, seperti kita banyak memberikan sumbangan-sumbangan keuangan, contohnya bantuan-bantuan, especially kepada pertubuhan-pertubuhan yang pendakwah-pendakwah yang sentiasa mengajak manusia ke arah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ke arah amalan-amalan yang benar dan sebagainya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah bila kita mendapat ilmu, seperti kita belajar dalam kuliah pada setiap malam Isnin ni, maka ilmu yang kita ada tu janganlah terhenti dekat kita sahaja. Hendaklah kita mengajar sekurang-kurangnya kepada ahli keluarga kita, adik-beradik kita dan sebagainya, supaya ilmu tu jika mereka ikut, mereka amal, kita juga akan dapat pahala di hari akhirat kelak, di dalam kubur kelak, supaya ia membantu kita daripada menghadapi alam kubur kelak. Dan yang ketiga, di antara perkara yang terlebih baik ialah kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh sesuai dengan kemampuan kita, ialah perkara tersebut adalah anugerah daripada Allah Ta'ala juga. Tapi usaha daripada kita, hendaklah kita berusaha mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, insya-Allah Ta'ala. Baik, soalan tadi apa dia? Dia boleh menuliskan perkataan. Tak faham soalan. Kalau boleh tanya secara vokal pun boleh juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada baca tengok buku akidah anak sekolah rendah lah kan. Kemudian dia ada soalan lah Ustaz. Soalan dia berbunyi, dia bagi macam satu situasi. Dia kata Abu sedang berdiskus tentang kekuasaan Allah dan kekuasaan manusia dengan ustaznya. Jadi soalan dia berdasarkan situasi di atas, dia orang yang buat soalan tu tanya, boleh tak senaraikan dua kekuasaan manusia dan dua kekuasaan Allah. Maknanya perkataan kekuasaan tu dia buat kekuasaan manusia, kekuasaan Allah. Jadi apa pendapat Ustaz tentang perkataan kekuasaan manusia, kekuasaan Allah tu dari segi sudut akidah? Terima kasih Ustaz. Kalau guru tu memahamkan kepada anak murid kekuasaan manusia itu dengan makna kasbul insan, dengan makna kasab yang kita belajar dalam bab akidah sebelum ni, iaitu usaha manusia. Apabila manusia mengarahkan niat dia untuk melakukan sesuatu perkara, lalu pada saat itu terhasil perkara itu sesuai dengan ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah lah. Maknanya dibezakan perkataan tu daripada sudut faham bahasa, kita kata apa, bahasa sekolah dia. Bahasa sekolah dia. Contohnya
Sebab ada juga dalam silibus yang tentang ciptaan manusia dengan ciptaan Allah, sedangkan pada hakikat semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kena beza masalah penggunaan kalimah itu daripada sudut zahir dengan juga daripada sudut hakikat. Hakikatnya manusia ni tak ada apa-apa kuasa pun kan. Tapi daripada sudut zahirnya kita ni, kuasa kita ni kuasa bukan dengan makna kuasa yang serupa dengan Allah, tapi kuasa yang kita faham ialah yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk itu, yang kasab tadi tu. Yang kasab, kalau kita faham macam tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Contohnya kita kita angkat benda berat kan. Jadi kita faham power. Dari situ power maknanya power usaha dia mengangkat benda tu dengan kasab dia, tapi yang menciptakan perbuatan mengangkat tu adalah Allah Ta'ala. Jadi penting untuk kita fahamkan, dan kalau kita tengok buku anak kita macam tu, kita kena jelaskan juga pada anak makna yang sebenar. Jangan serahkan 100% pada guru lah. Kadang-kadang guru ni macam tu lah. Jadi kita fahamkan anak dengan makna yang sebenar, bezakan di antara qudratullah dengan kasbul insan, dengan kasab manusia yang kita dah bincang dalam kitab Aujaz sebelum ni. Jelas Maksudnya dia kalau orang yang buat soalan tu, kalau Ustaz tengok dia level dia dah 5, maksudnya lagi bagus dia tak gunakan perkataan kekuasaan kan, ataupun dia just tulis ciptaan reka bentuk manusia. Jadi dia menyukarkan tugas guru yang nak menerangkan tu lah Ustaz kan. Maksudnya perkataan tu tak berapa sesuai lah taklah jatuh sampai macam Ustaz kata tadi tu kan. Kita tidaklah kata sampai tahap yang boleh menjejaskan akidah, tetapi perlu difahami konteks lah. Nanti boleh share dia punya buku tu. Dia punya... Boleh Ustaz, sekarang pun saya boleh, saya tak tahu, saya boleh screenshot nanti dia punya keseluruhan situasi dan juga soalan dia tu lah. Nanti share dalam WhatsApp. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, insyaAllah. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kullu khair. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin tahal amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, waghfir lana wa limasyayikhina wajzihim 'anna khayra wa lil mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.